warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk permulaan dan mukadimah kuliah kita ataupun dalam kuliah maghrib kita pada kali ini, kita mulakan dengan zikrullah. Kita zikir bersama-sama. Kalau yang pasang di rumah tu, buka kuat-kuat volume ni, mudah-mudahan dapat didengari di seluruh pelosok dalam rumah kita tu, bergema dengan zikir kita insya-Allah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallah. La ilaha illallah, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiaskanlah, cantikkanlah kami ya Allah, hiaskan kami dengan kelembutan, budi pekerti, akhlak mulia ya Allah. Dan ya Allah, muliakan kami juga ya Allah dengan ketakwaan, dan cantikkanlah kami dengan kesihatan tubuh badan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayangnya, bersua kita kembali dalam ruangan live Facebook sama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail. Yang live kita pada kali ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kerana Yayasan Budi Ehsan Malaysia sudi untuk menaja kuliah kecil-kecilan kita ini. Namun harapnya ia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang berganda untuk kalian semua. Namun saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan follower, rakan-rakan yang telah pun menonton saya. Maaf sedikit kelewatan malam ni. Maklumlah set baru. Terima kasih banyak pada isteri saya lah ni. Rajin duk susun-susun. Kalau cek buat kerja tak tahu pokok ni duk tak mana pun tak tahu dah. Elok sangat ni. Depan ni ada basikal bawa pokok ni, kalau tak nampak lah. Oh, tak nampak no.
Muka saya okey tak? Nampak tak? Okey, tak apa, janji muka terang. Dia kata rajin ambil wuduk, dia nampak cahaya di muka. Okey. Dan juga ni kawan-kawan kita ramai ni, Cik Puan Muda Salwa, Masjid Tanah clear. Haliza Nur, Ustaz cantik lokasi malam ni. Terima kasih, alhamdulillah. Yang susun pun cantik. Siapa lagi ni? Ramainya ni, masya-Allah. Nurul Izan, cantiknya pokok-pokok tenang mata memandang. Ni pokok asli ke pokok ni apa buatan manusia? Tu dia. Boleh tekalah ya. Okey, dan terima kasih kepada semualah yang menonton. Aku AQ Saufi, balik pulau line clear. Tu dia, line clear. Terima kasih banyak sebab Yayasan Budi Ihsan Malaysia seperti mana anda sedia maklum merupakan NGO yang sangat aktif dalam menyampaikan bantuan sumbangan orang ramai kepada mereka yang memerlukan, sama ada di kalangan asnaf maupun orang-orang yang sangat memerlukan, orang-orang yang dalam kesusahan, khususnya dalam suasana PKP sekarang ini. Mereka sangat memerlukan bantuan dan alhamdulillah Yayasan Budi Ihsan Malaysia tampil untuk memberikan bantuan mereka, yang bantuan daripada ataupun yang disampaikan oleh yayasan ini adalah juga daripada sumbangan tuan-tuan semua. Oleh itu, bagi anda yang nak memberikan sumbangan, nak buat donation, sedekah, anda boleh klik pada ruangan status yang telah saya tuliskan di situ tu. Anda boleh tekan di situ, nanti anda akan tahulah laluan anda untuk menyumbang, dan tolong share video ni sebanyak-banyaknya, moga ramai akan mendapat manfaat. Okey, sebenarnya saya pertama kali ni buat kuliah maghrib saja nak tengok macam mana respon kawan-kawan. Kita dah pernah buat kuliah subuh dan sekarang saya nak tengok respon kawan-kawan kalau buat kuliah maghrib ni macam mana. Sebab ada tak kawan-kawan ramai sangat minta, Ustaz buatlah maghrib pagi subuh kami kalut apa. Okey, demi untuk tak menghampakan, tak nak mengecewakan kawan-kawan saya di Facebook, di Instagram, saya menyahut pandangan tu untuk saya buat juga kuliah maghrib di waktu maghrib ni. Okey, tak apa, walau bagaimanapun moga ilmu saya ni dapat disampaikan pada semua. Namun jangan risau, kalau anda lepas siaran ni, anda boleh tonton saya juga di channel YouTube saya, Ustaz Ilyas Ismail Official, yang saya dah pinkan di situ, dan boleh jemput untuk tonton dan subscribe. InsyaAllah anda akan dapat lebih banyak lagi video-video saya yang mungkin anda terlepas yang sebelum-sebelum ni. Okey, tajuk kita pada kali ni dalam kuliah maghrib live yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, kita akan membicarakan tajuk yang agak rare sikit. Rare macam mana ni, lain pada yang lain sikit bunyi tajuk dia tu. Dia kata Ustaz Ilyas ni tajuk gempak sedia, bukan apa, nak memancing hati-hati untuk minat pada ilmu-ilmu agama dengan pelbagai cara. Tajuk kita kali ni ialah lelaki kiriman Tuhan. Lelaki kiriman Tuhan pun boleh, lelaki kurniaan Tuhan pun boleh, atau lelaki ciptaan Tuhan. Mana-mana pun tak kisah. Yang penting semua makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak kaitkan dengan lelaki kiriman Tuhan ni? Sebenarnya kawan-kawan yang dirahmati Allah, kawan-kawan yang saya muliakan, kalau anda perasan, kita pernah mengalami satu fenomena. Negara kita lah, khususnya di Malaysia, mungkin rakan-rakan di Singapura, Brunei pun mungkin dapat tonton juga, atau di Indonesia atau di selatan Thailand. Di Malaysia khususnya, kita pernah satu ketika dulu nak kata dilanda tu macam ganas sangat. Kita pernah melalui satu fenomena drama atau filem yang tajuk dia bunyi nak kelakar, pun ada pelik, pun ada macam-macam. Suamiku Mr. Pilot, suamiku paling sweet, biar betul playboy itu suamiku, suamiku bukan tukang masak, icik suami Mak Saleh celup, suamiku sotong, abai iparku beruang, adikku kerengga. Tajuk dah macam-macam. Jadi saya rasa macam terpanggil lah untuk nak juga, bukanlah buat filem, tidak, bukan nak buat drama, tak. Saya nak bawa tajuk tu, tapi isi dia, konten dia mengajak merenung peranan lelaki dalam kehidupan. Tu dia cik. Oi, cuik sikit cik abang tu, suami tu main dengar-dengar ni. Kalau yang anak-anak tu ajak ayah main sekali sama-sama. Selagi nama dia anak,
nama dia suami, ayah maupun lelaki. Jangan tanyalah macam mana nak tahu dia lelaki ke tak. Asalkan dia tu lelaki, tajuk ni sangat penting untuk kita bersama, insya-Allah. Namun lelaki firman Tuhan yang saya nak maksudkan di sini ialah siapa? Dalam dunia ini, kalau nak bercakap tentang soal contoh, tauladan, misali, tak lain tak bukan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan untuk membawa rahmat, kasih sayang ke seluruh alam. Jadi saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi, latar belakang bagaimana Nabi mendidik keluarga, melayan keluarga, itu saya kira mungkin kita dah sedia maklum. Izinkan saya kali ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan semua satu sisi lagi seorang Nabi Allah yang lain. Sisi yang lain pula, Nabi yang lain yang juga memaparkan pada kita menerusi Al-Quran dan hadis-hadis. Bagusnya dia sebagai suami, sebagai ayah dan juga sebagai anggota masyarakat, dan khususnya sebagai laki-laki lah. Siapakah beliau yang saya maksudkan? Tak lain tak bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni tuan-tuan, biasanya normally kita akan dengar kisah tentang Nabi Ibrahim ni bila? Kita akan dengar cerita Nabi Ibrahim ni bila, kawan-kawanku sekalian? Biasanya bila? Biasanya bila raya haji, raya kurban, barulah time-time itulah kita akan dengar, sama ada dalam khutbah, sama ada dalam ceramah-ceramah, syarahan di mana-mana, berceritalah pengorbanan Nabi Ibrahim sebagai ayah, Nabi Ismail anak yang sanggup berkorban, Siti Hajar, ataupun trilogi cinta yang begitu agung ini. Namun walaupun kita bukanlah nak tema apa tu raya haji, raya kurban apa dah, tapi kita nak cerita tentang Nabi Ibrahim AS ni, ada sisi pandang yang bagus untuk kita ambil iktibarnya apa. Nabi Ibrahim AS, kita semua tahu, baginda merupakan salah seorang daripada 124,000 Nabi Allah. Nabi Allah keseluruhan ada berapa ramai, ada berapa jumlahnya, kurang lebih disebutkan dalam hadis 124,000 orang Nabi. Dan daripada 124,000 orang Nabi itu pula ada 314 Rasul. Ada kata 312, ada yang kata 313, wallahu a'lam. Dan 25 Rasul yang kita kenal, daripada Adam, Idris, apa nama, Nabi Ilyas, semua tu ada, sampailah Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga Nabi apa lagi? Nabi-Nabi Ulul Azmi. Siapakah Nabi Ulul Azmi? Nabi yang paling banyak dugaan ujian dalam kehidupan. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Nabi ini, dan salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemuliaan yang ada pada Nabi Ibrahim ini sangat hebat, hingga kan Allah Ta'ala menyebutkan berkait tentang Nabi Ibrahim dalam Quran. Kurang lebih ada 69 tempat dalam Quran, di dalam 25 surah, berkait tentang siapa ni? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat hebat. Dan juga terima kasih kawan-kawan kita Yayasan Budi Ihsan mencatatkan semula poin-poin ni. Okey. Okey, ramai kawan-kawan yang dah pun masuk. Mungkin nanti anda akan nampak ada kabur sikit, ada blur sikit, tu mungkin line aku ya. Sebab tu saya cuba nak tengok dulu waktu kuliah maghrib ni line dia macam mana. Kalau mungkin waktu subuh mungkin lain sikit dia punya tu kan, kita tengok macam mana insya-Allah. Okey kawan-kawan semua, apakah sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang boleh kita jadikan sebagai iktibar, khususnya sebagai seorang lelaki? Apakah sifat-sifat yang boleh kita belajar? Pertama sekali kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang menonton di Instagram, live Instagram, atau di Facebook, ataupun di YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Yang pertama sekali, sifat yang ada pada baginda Nabi ialah Nabi Ibrahim ini. Pertama, Allah Ta'ala menyebutkan baginda Nabi Ibrahim seorang yang lemah lembut, budi bahasa dan beradab sopan.
Tu dia. Boleh tulis sikit tak kawan-kawan di ruangan komen tu. Lemah lembut, budi bahasa, beradab, sopan santun. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, antaranya dalam surah At-Taubah ayat 114. Surah At-Taubah ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Itu dia. Allah sendiri yang memang recommend. Allah sendiri yang memang iktiraf bahawa Nabi Ibrahim ini memang seorang yang lemah lembut. Dia ni akhlak, beradab, orang yang memang penyabar, kuat jiwa, kental. Dia punya nurani dia lah, memang hebat betul. Sebab itu satu orang lelaki kalau dia bersifat kasar, gopoh, gelojoh, tak senonoh, busuk, itu memang bukan tak berapa lelaki. Bukanlah lelaki yang sejati sebenar-benarnya. Malah ada orang dulu dia kata lelaki-lelaki yang hebat ni lelaki yang boleh hantam orang. Ayat cakap, memang boleh calarkan hati orang. Bukan. Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis, kata Nabi, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi SAW, bukanlah orang tu orang beriman, tak sempurna iman. Siapa? Orang yang jenis apa? Orang suka maki hamun. Walau dia marah macam mana sekalipun, jangan duk maki. Come on lah brother. Sekarang ni brother lah. Come on lah tuan-tuan semua. Musim-musim tengah penularan wabak ni, marah ke orang, janganlah maki. Maki frontliner, doktor-doktor. Duk maki orang pasal apa ni? Tak sedar-sedar lagi ke Allah sedang uji kita ni? Ustaz marah ke orang ke? Takkanlah lembu marah ke orang lah ni. Jangan buat perangai macam tu. Yang pertama, Nabi pesan, bukan orang yang imannya sempurna. Siapa? Orang hak jenis maki, orang hak jenis suka mencarut, cakap benda dalam seluar. Apa benda ni? Kadang tu bapak nulis mencarut, marahkan kereta orang lain parking tak senonoh, parking tak betul, mulut mencarut. Dia tak tahu anak-anak duk tengok ni. Anak tu belajar, anak tu ikut, dia pun marah. Janganlah tunjuk akhlak yang tak elok. Termasuklah orang yang melaknat, termasuklah orang yang bermulut kotor. Ini bukan sifat orang yang bagus. Sedangkan Nabi Ibrahim lemah lembut, budi bahasa dan beradab, sopan santun. Itu sifat yang ada pada Nabi Ibrahim AS. Malah Nabi Ibrahim terkenal sebagai seorang Nabi Allah yang sangat, orang panggil apa ya, santun terhadap tetamu. Mari kita tengok tuan-tuan, kawan-kawan, nanti saya akan sebut macam mana sifat Nabi Ibrahim ketika melayani, menyantuni tetamu. Yang saya harap moga-moga lepas ni kawan-kawan, ialah bila berakhir saja pandemik COVID-19 ni, kalau kita mendapat kunjungan tetamu, kita layanlah tetamu tu sebaik-baik layanan. Tolong pasal kita tengok macam mana cara Nabi Ibrahim alaihissalam dia layan tetamunya. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat ayat 26 sampai ayat 27. Masya Allah kawan-kawan, tengok. 2 ayat saja, 2 ayat only, tapi dalamnya rangkuman adab macam mana melayan tetamu. Ni dia, kita bacakan ayat dia. Kawan-kawan nanti kalau boleh tengok mushaf, tengoklah. Kalau tak tengok pun nanti poin-poin dia catat, tulis ya dekat ruangan komen tu. Apa dia? Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, maka dia pergi mendapatkan isterinya. Maknanya Nabi Ibrahim, dia pergi jumpa isteri dia, kemudian dia membawa keluar masakan anak lembu yang gemuk. Lalu dia dekatkan makanan tu kepada tetamu.
Lalu Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, silalah makan. Silalah makan. Okey, kawan-kawan semua, cuba tengok adab. Daripada sikap Nabi Ibrahim ini dapat saya rumuskan ada beberapa perangai Nabi Ibrahim ketika layan tetamu. Saya fokuskan benda ni sebab apa? Supaya ayah, tolong tunjukkan akhlak kita melayan tetamu di hadapan anak-anak. Ni kadang tetamu datang, bapak boleh duk main handphone, tak habis-habis nak update. Tak cukup-cukup lagi like yang ada. Tunjuk contoh depan anak-anak ni. Tunjuk contoh. Ni cara dia. Pertama sekali, nombor satu. Nabi Ibrahim alaihissalam segera siapkan juadah untuk tetamu. Cepat-cepat. Apa beza yang dengan kita, Ustaz? Kita kadang-kadang, bukan semua kawan-kawan follower saya ni, insya-Allah yang menonton di YouTube pun semua okey-okey, tak ada yang buat perangai macam ni. Ini cerita orang planet Pluto. Ada orang dia bersembang dengan tetamu nak dekat sejam. Tetamu tu nak balik dah, tak larat, kering tekak dah. Dia kata duduklah sembang dulu. Duduk sembang dulu, apa pun tak ada. Tak ada apa bawa keluar air ke apa, kek sepotong, tak ada. Tak kena macam tu. Yang lagi teruk sekali, dia siap boleh tanya apa tu? Apa sembang? Nak minum tak? Tanya kat tetamu malu Allah. Kalau jenis tetamu tak tahu malu, cerita lain, kawan baik sangat kan. Tapi tetamu jenis jarang-jarang jumpa, boleh tanya, nak minum tak? Nak minum. Tak payah. Nabi Ibrahim ajar, pergi buat, hantar, letak depan. Letak kat depan tetamu tu. Tu yang pertama sekali. Yang keduanya ialah jangan nak heboh-heboh apa yang nak dihidangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam cepat-cepat dia pergi kat isteri dia. Mungkin dalam gambaran kita, pergi ke dapur, cepat-cepat ambil, dan dia tak bising. Ada setengah ayah, ada setengah suami, dari ruang tamu dia, orang Kedah kata kelui. You know kelui? Dia jerit, dia pekik daripada ruang tamu ni, yang ambil tu kopi, apa nak jerit-jerit. Nanti tetamu dengar, dia kata apa? Tak payahlah, kami dah kenyang dah, tak payah. Jangan macam tu. Pergi dapur senyap-senyap, bawa keluar. Kalau nak tanya tetamu tu, hari ni puasa ke? Kod hari Isnin ke, hari Khamis ke, apa tu, puasa Arafah ke, apa tu cerita lain. Tanya dia puasa ke tak. Tapi nak tanya dia nak minum ke tak, tu jangan. Hidangkan saja. Itu sebaik-baiknya. Yang kedua. Yang ketiganya, juadah bila dah letak depan tetamu tu, letak depan, apa yang Nabi Ibrahim buat? Faqarrabahu, tolong dekatkan juadah tu dengan tetamu. Tolong bagi dekat sikit. Kesian, kadang-kadang juadah dah makanan ke apa letak depan. Kadang-kadang tetamu kita ni, dia ada lauk, dalam banyak-banyak tu ada lauk yang dia macam, dia minat, dia suka. Tapi lauk tu jauh sikit, lauk sotong ke apa kan, dia nak kena panjang kan, panjang tangan, panjang nak kena ambil. Kadang-kadang tu panjang tu tangan tu, apa, lengan dia tu kan, apa tu, kain dia tu masuk dalam kuah pula. Kita lah tuan rumah, tolong ambil. Tak apa, saya ambilkan. Tak apa, saya ambilkan. Ambil, angkat, letak dekat dengan dia. Ambil. Sila ambil. Nak saya sendukkan nasi, nak ambil, tolong hulurkan. Itu perangai Nabi Ibrahim. Dah tak cukup dengan tu pula. Bila dah kadang juadah depan mata, kadang-kadang ada setengah tu rumah, dia biar je tetamu tu, pandai-pandai lah benda ada depan mata, makan je lah mengada-ngada pula. Tak, sebut pelawak, ala ta'kulun, silalah makan. Jom cakap macam tu. Allah tuan-tuan, saya ingat kalau sifat macam ni, pakat ramai-ramai duk buat, bapak-bapak pakat duk buat, suami duk buat, dia jadi contoh dalam keluarga. Dia jadi satu, apa tu, orang panggil apa? Satu peribadi yang boleh ditiru oleh anak-anak kita. Kadang mak bapak pun tak tunjuk contoh macam mana nak layan tetamu. Tetamu tu duduk punya lama, apa pun tak hidang.
tak hidang apa. Tu satu sikap yang kurang elok. Bapa sebagai ketua keluarga tunjuk tauladan pada keluarga. Tu yang pertama sekali. Sifat Nabi Ibrahim apa dia? Dia lemah lembut, dia seorang yang sangat beradab. Kalau yang saya kongsikan tadi, adab apa? Adab dengan tetamu. Terima kasih. Ni kawan-kawan kita mau pakat cerita ni Bila Rusna Saat, bila kita cepat-cepat hidang, juadah kat tetamu. Tetamu tanya, "Hai, nak suruh balik cepat ke?" Kan. Terpulang lah, tu persepsi. Tu persepsi. Bagi kita betul-betul nak bagi dia hidang dengan seikhlas hati. Orang kalau dia ikhlas, pancaran ikhlasnya tu dapat dirasai. Kan? Cik Puan Muda Salwa, panjangkan tangan. Panjang. Kan? Yang penting tu rumah, tolong hulukan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, sifat yang ada pada Nabi Ibrahim AS. Boleh kita belajar. Yang keduanya ialah baginda seorang yang sangat teguh pendirian. Dia punya stand dia, pendirian dia teguh, kuat pendirian. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, antaranya dalam surah An-Nahl ayat 120. Kawan-kawan boleh tengok ayat ni Surah An-Nahl ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat walau ia seorang diri. Ia sangatlah bulat-bulat tawakal, kuat takutnya itu kepada Allah, lagi berdiri teguh atas dasar tauhid, dan dia tak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala sendiri sebut Nabi Ibrahim ni pendirian dia kuat, teguh. Saya tak mau ceritalah kisah yang dia bertemu dialog dengan Namrud. Semua tu dah tahu dah. Dalam sejarah tahu. Yang berhala besar, berhala kecil. Yang dia pecahkan berhala kecil saja, tinggal kapak ataupun pemukul tu sangkut dekat berhala besar tu. Saya tak mau cerita tu dah pernah dengar lah. Tapi kesimpulan daripada perangai dia ialah dia tetap pendirian. Bagi seorang ayah, seorang suami, kena ada keteguhan pendirian. Kena ada ketetapan pendirian. Maknanya kalau kita ni seorang yang bercita-cita, kita ni bercita-cita nakkan anak kita ni jadi seorang anak yang hebat, jadi hafal Quran, jadi seorang yang memang orang panggil apa yang kita harapkan lah, yang seperti kita cita-citakan. Maka kita jangan mudah patah semangat dengan cakap-cakap orang. Contoh, saya ambil contoh arwah ayah saya dulu memang dia nak sangat saya ni menceburi dalam bidang agama. Maksudnya masuk sekolah agama, Maktab Mahmud Al-Ustaz. Cik belajar di Maktab Mahmud Al-Ustaz dulu. Kawan-kawan saya ada kot yang tonton ni. Ayah saya masa nakkan saya masuk Maktab Mahmud, sekolah agama, Makhad tu, bukan tak ada di kalangan orang-orang keliling Kelalang ni. Ada juga suara-suara macam seolah-olah kata, "Mak sungguh ke anak nak masuk sekolah agama ni? Nanti dia masa depan macam mana?" Orang dulu kan nampak kalau masuk sekolah agama ni macam tak berapa nak ada harapan sangat. Macam tak boleh pergi jauh. Tapi Alhamdulillah, ayah saya sikit pun dia tak termakan. Kecuali dia makan nasi tu. Ayah saya dia tak termakan dengan cakap-cakap orang, tak apa. Dia tahu apa dia punya vision. Dia tahu apa dia punya cita-cita dia. Dia nak bawa anak dia ini ke mana. Sebab itu saya kira mungkin sifat ni juga perlu diterapkan dalam diri kita. Sebagai ayah, sebagai suami. Ada anak sulung kita. Kita nak hantar dia tahfiz, hafal Quran. Sungguh-sungguh buat. Janganlah ayah tu, janganlah suami tu, kalau dah hantar anak masuk tahfiz, sekadar nakkan glamour. Anak aku seorang tu hafal Quran. Lepas tu tak tolong bantu mengulang ayat Quran tu dengan anak tu, tak pergi jumpa dengan guru-guru dia, tanya tentang perkembangan sekolah dia macam mana. Bila dia balik rumah, tanya dia apa macam mana hafalan dia semua. Tak jadi.
Bukan macam tu. Dia kena bersungguh, committed. You know committed? Bukan committed, committed. Sungguh-sungguh terhadap pelajaran anak. Tu orang ayah yang bersifat teguh pendirian dia. Tu yang kedua. Dia tak ada mudah goyang-goyang ni semua, dia tak ada. Ataupun bagi seorang suami juga berhati-hati. Kadang-kadang bila seorang isteri tu adalah kadang-kadang hari-harinya, waktu-waktunya dia punya mood dia ke apa tak menentu sangat. Mood dia tak menentu ke, dia nak apa tu marah-marah ke, apa dia hempah-hempah barang ke apa. Contohlah, manalah nak tahu kan. Kita sebagai suami pula jangan mudah kita pula jadi lemah dan goyah. Kita pun sama turut nak jadi moody juga. Sepatutnya jadi pendamai, penenang. Jangan biarkan dia terus tension, moody semua. Kita pun nak buat perangai juga, nak mengamuk-ngamuk juga. Jangan macam tu kawan, jangan macam tu. Kita sepatutnya kena tenangkan dia, bagi dia cool, bagi dia relaxkan jiwa dia. Jangan bagi dia tension lagi. Sepatutnya ada satu kes saya tu sampai tahap ni paling kelakar sangat ni. Ada orang sampai dia nak ceraikan isteri dia, sampai dia boleh sebut, aku ceraikan kau, talak 3 juta. Tu dia mana ada orang sampai cakap macam tu. Dia nak ceraikan isteri dia, talak 3 juta. Apa punya cerita lah ni, ya Allah. Itu. Jadi dia sepatutnya kena ada sifat apa? Teguh pendirian dia. Surah An-Nahl ayat 120 ya, ayat 120 surah An-Nahl. Itu yang kedua. Yang ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang sangat menepati janji dan dia seorang yang sangat penyayang, caring. Dia tepati janji dan dia seorang yang sangat penyayang. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran surah An-Najmi ayat yang ke-37. Surah An-Najmi ayat yang ke-37. Kawan-kawan boleh tengok. Allah Ta'ala sebut, wa Ibrahim alladhi waffa. Kata Allah Ta'ala, dan juga dalam kitab Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintahkan kepadanya. Artinya dia seorang yang patuh, orang yang sangat tepat pada janji dia. Jadi seorang suami ke, seorang ayah ke, dia mesti jadi seorang yang apa? Menepati janji. Apa janji-janji dengan anak ke, apa yang dia dah ungkapkan dengan apa nama tu, dengan isterinya ke apa, dengan keluarga dia, maka dia kena pegang pada janjinya. Dia tak bolehlah menipu, tak bolehlah macam tu. Kalau dah berjanji, maka dia kena laksanakan apa yang dia janjikan itu. Sebab itu ulama menyebutkan seorang ayah yang bagus juga, dia mesti ada beberapa sifat yang bagus yang perlu menjadi tauladan diri dia. Iaitu apa? Pertamanya mu'alim, yang keduanya mu'addib, yang ketiganya mudarris, yang keempatnya mursyid, yang kelimanya murabbi. Dia kena ada berapa? 5 mu. Pertama mu'alim, yang keduanya mu'addib, yang ketiga mudarris, yang keempat mursyid, yang kelimanya murabbi. Kalau dia tak boleh jadi murabbi, jadilah dia ya Rabbi, apa nak jadilah. Kan, tu yang ketiga. Yang keempatnya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang lelaki yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur yang macam mana ni? Sangat bersyukur yang macam mana? Allah rakamkan dalam Quran, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 121. Dalam surah An-Nahl ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah
Allah telah memilih Nabi Ibrahim itu jadi Nabi dan memberi hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini, Allah mengajarkan seorang ayah, seorang suami kena ada sifat syukur. Apa makna syukur? Dia syukur, lawan dia kufur. Syukur, lawan dia kufur. Kalau syukur maknanya dia terbuka. Kalau kufur maknanya dia tertutup. Ustaz ni apa ni? Buka tutup ni. Syukur maknanya terbuka, kufur maknanya tertutup. Syukur terbuka apa? Terbuka mata dia melihat segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kufur tertutup. Tertutup yang macam mana ni? Dia tertutup mata dia daripada melihat segala nikmat yang ada. Walaupun sebiji depan mata, dia tak nampak nikmat-nikmat itu semua. Dia tetap tak nampak. Jadi seorang suami ke ayah, dia janganlah bersifat kufur pada nikmat. Iaitu walaupun ada nikmat anak, walaupun anak tu belajarnya taklah berapa hebat sangat, bagus sangat pelajaran dia, tetap dia kena ada rasa syukur. Syukur pada Allah, aku ni ada anak. Ada orang berpuluh tahun menikah tak ada anak. Kena ada rasa syukur tu. Kena. Kan? Walaupun anak dia tu, kita kata apa, nak dibandingkan anak orang lain, adalah kelebihan-kelebihannya tu. Jangan duk banding-banding. Sebab itu Profesor Buya Hamka selalu menyebutkan, orang yang suka membanding-banding nikmat takkan pernah tenang jiwanya. Takkan pernah akan rasa bahagia dalam hidup dia kalau dia suka membanding-banding dalam kehidupan. Jadi dia kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelimanya, saya kira yang terakhir ni, kawan-kawan semua, kerana apa? Kita ada sedikit gangguan line ya pada waktu ini. Saya difahamkan kawan-kawan semua, terima kasihlah. Tapi tak apa, insya-Allah saya akan live lagi dalam kuliah subuh seperti biasa. Agaknya mungkin kot kalau waktu subuh ni line dia lebih laju sikit kot berbanding waktu sekarang. Sebab saya kira mungkin waktu sekarang ni pun banyak juga yang buat live pada waktu ini. Mungkin dia belaga ke apa. Jangan risau. Hari Sabtu nanti, Sabtu ni, hari ni apa? Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, insya-Allah saya akan buat live kuliah subuh dengan membawa tajuk Aduhai Wanita. Kali ini kita bincang sikit tentang lelaki. Nanti Sabtu kita bincang tentang aduhai wanita. Wanita pula kita cerita nanti insya-Allah ya. Dan doakan line okey pada waktu tu. Kita buat subuh jam 7 pagi nanti insya-Allah. Okey, dan yang kelimanya ialah Nabi Ibrahim juga seorang lelaki, Nabi yang sangat kuat berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah rakamkan dalam surah Ibrahim ayat 40. Ataupun kawan-kawan boleh tengok jugalah. Ini share surah As-Saffat ayat 100. Surah As-Saffat ayat 100. Allah rakamkan doa Nabi Ibrahim nak dapat anak yang baik. Apakah doa-doanya? Antaranya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan di sisiku anak yang baik, anak yang soleh. Itu dia. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu live kuliah kita yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, kita nak menyeru kepada semua kawan-kawan untuk jom kita sama-sama menyumbang. Sebab apa? Sebab dengan kita menyumbang, kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan dawu mardakum bisadaqah. Dawu mardakum bisadaqah. Nabi kata, ubatilah orang-orang yang sakit di kalangan kamu itu dengan bersedekah. Maknanya macam kawan-kawan kan, kalau siapa yang nak bersedekah nanti kan, nak menyumbang dekat Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni, caranya macam mana? Boleh tengok dekat ruangan status saya tu. Lepas tu anda boleh klik link dia di situ dan anda boleh menyumbang di situ. Bila nak sedekah tu, niatkan dalam hati, duit sumbangan kita tu, ya Allah, sumbanganku ini adalah ubat untuk aku. Aku niatkan, ya Allah, sumbanganku ini dia jadi satu, orang panggil apa,
ubat untuk aku ni. Manalah tahu kan, kita di kalangan kita ni macam-macam. Ada darah tinggi, darah rendah, apa tu jantung lah, apa macam-macam. Jadi kita niatkan, ya Allah, dengan sumbangan aku ini dia boleh jadi ubat. Dia boleh jadi ubat kan. Jadi jom sama-sama kita menyumbang dekat Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang sudi menaja live saya pada ketika ini, insya-Allah. Okey. So sebagai yang terakhir sekali saya sebut tadi apa dia? Yang kelimanya, Nabi Ibrahim seorang suami, seorang ayah yang suka sangat dia berdoa kepada Allah Taala. Jangan pernah putus berdoa jangan pernah putus berdoa. Sebab dengan doa kepada Allah Taala ni dapat memberikan kekuatan pada kita dalam hidup. Malah Nabi pernah menyebutkan, dengar ni. Nabi pernah menyebutkan, siapa-siapa yang sering berdoa ketika senang, nanti Allah akan tolong dan ingat dia ketika dia susah. Okey? Boleh saya sebut lagi sekali Kata Nabi, siapa-siapa yang berdoa kepada Allah ketika senang. Maknanya waktu senang, tak ada masalah, tak ada apa kan? Tapi dia tetap berdoa pada Allah Ta'ala. Macam-macam dia minta pada Allah. Nanti waktu susah, Allah akan tolong dia balik. Ramai orang waktu senang dia tak doa, bila susah baru dia nak berdoa pada Allah Taala. Tu tak berapa sempurna macam tu cara dia. Waktu senang-senang, waktu okey tak ada masalah, perbanyakkan doa pada Allah. Nanti waktu susah Allah tolong kita balik, insya-Allah. Okey? So, terima kasih sekali lagi kerana anda sudi menonton saya. Sekali lagi mohon maaf kerana banyak berlaku apa tadi tu, sedikit gangguan teknikal line apa tadi tu. Mungkin insya-Allah kita akan perbaiki di pertemuan akan datang. Dan next saya punya live, ingat save the date, okey. Lock the date ke apa date lah. Okey, kita punya temu janji kita hari Sabtu ini, insya-Allah hari Sabtu, kuliah subuh jam 7 pagi dengan tajuknya Aduhai Wanita. Aduhai Wanita, tu tajuknya insya-Allah Afnan pun dah sampai. Tu dia. Okey. Apa tu, dia bila kuliah subuh, si kecil ni pun tidur lagi. Kan sayang. Okey. Kita ni ada anak kecil ke anak tak berapa kecil ke apa, kita doakan dekat ubun-ubun dia, kan? Macam doa tadilah. Okey, kita doa kat ubun-ubun dia, kan sayang kan? Doa macam mana? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Inilah namanya Afnan. Kan? Tak dengar suara. Cakap mama. Cakap ayah. Ayah. Kawan-kawan ayah semua nak dengar suara Afnan lah. Semua nak dengar suara Afnan. Boleh tak? Ana cakap. Tak nak pula. Okeylah. So terima kasih kawan-kawan semua. Moga ada kesempatan nanti, insya-Allah hari Sabtu nanti kita jumpa kuliah subuh jam 7 pagi. Dengan tajuknya Aduhai Wanita. Tolong ajak isteri, anak-anak, anak perempuan, mak mentua, mak semua yang perempuan-perempuan untuk sama tonton, insya-Allah. Okey. Terima kasih sekali lagi Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Moga Allah sayang pada tuan-tuan semua dan Allah berikan rezeki yang bertambah-tambah dalam hidup anda berkat daripada sumbangan anda kepada orang yang memerlukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.